Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Kejap Alright, so far semalam dua session rasa macam okey tak? Banyak tak belajar? Okay, so 9:30 kita start Lagi, okay, so 9:30. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ni session ketiga. Session ketiga untuk apa yang kita belajar. So hari ni last. Hari ni session last lah untuk yang belajar. So session keempat malam ni kita buat dalam 1 hours. Macam tu lah untuk Q&A session. So kalau macam ada soalan ataupun ada apa-apa nak tanya, so boleh join lah untuk yang malam ni. Okay, so untuk yang malam ni optional lah. Kalau you guys rasa macam ada benda nak tanya and then nak learn from other people punya question, so boleh join lah untuk malam ni. Kita buat dalam 1 hour session macam tu lah. Okay, so boleh start tak? Alright. Okay, kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillah. Okay, so semalam saya berhenti sampai 4 type of stop loss. Okay, so sebelum kita nak trade stop loss ni benda yang penting lah. Maksudnya tempat kita letak stop loss tu. And then stop loss ni ada 4 jenis. Okay, so stop loss ni ada 4 jenis, iaitu kita kena tahu sebelum kita nak masuk, kita kena tahu kat mana kita nak cut loss. Stop loss ni cut loss lah. Maksudnya kat mana kita nak cut loss kalau plan tu tak jadi. Alright. So seterusnya ada trailing stop.
trailing stop ni bila counter kita dah start make profit and then ada movement, dah ada progress. So dekat sini kita ada gunakan trailing stop. And then yang ketiga, break even point. Break even point ni bila counter kita dah start make profit dalam double ataupun triple our risk. So kita naikkan initial stop loss kita kepada break even punya point. Sebab kita tak nak daripada profit column bertukar menjadi loss column kan. And then seterusnya adalah last kali time stop. Okay, time stop ni pun saya letak lah. So selalunya saya letak untuk saya punya preference bila 2 ke 3 minggu. Bila counter yang saya masuk tu tak jadi apa yang saya expect, tak ada progress, so saya akan keluar. Itu saya punya time stop. So berbeza untuk setiap orang lah. Mungkin ada orang yang boleh hold lagi lama kan. Tapi saya akan gunakan 2 ke 3 minggu lah untuk saya tengok dia punya progress. Sebab kadang-kadang bila kita beli breakout pun tak semestinya dia terus gerak. Kadang-kadang dia buat another base. Lepas breakout tu dia buat another consolidation dekat, dia dah breakout tapi dia buat another consolidation, small consolidation. So saya still bagi masa lah, maksudnya time stop. Kalau dia tak ada progress sangat dalam 2-3 minggu, saya akan cut loss and then saya walaupun tak kisahlah tak loss ke, tengah break even ke, ada profit 1%, 2% ke, so saya terus cut and then cari counter lain. Tu style saya lah. Alright. So untuk initial stop loss, okay, so kita boleh tengok counter Headstar. Alright, so initial stop loss selalunya kita letak sebelum kita nak masuk lah. Okay, so kita kena tahu sebelum kita nak masuk, kita kena tahu kita pakai setup apa. Okay, first kali kita tengok dari segi chart analysis. Kita tengok dari segi multi time frame analysis. Okay, kita nampak dekat sini ada, bila kita buka weekly, dekat area sini kan. Sebagai contoh lah, kita buat kat sini. Alright. Kita try reverse kan. So dekat sini kita nampak kita boleh lukis horizontal resistance kan. Dekat area sini. So ini weekly chart. Alright. Okay, so lepas tu kita buka daily chart. Kita tengok daily chart pula. Okay, so dekat daily chart, dekat sini dia ada buat, dia start masuk stage 2 dekat mana? Dekat area sini kan. Dia start masuk stage 2 dekat area sini, cuma kat sini dia main-main lah. And then kat sini dia boleh berjaya maintain. Lepas tu bila dia masuk stage 2, dekat sini dia still ada resistance kan. So that's why dekat sini dia still slow. Dia still, maksudnya dia dah masuk stage 2. Dia dah break MA200. And then dia dah masuk stage 2 dekat this overall phase. Tapi dekat sini dia still berada dalam phase slow markup. Dia tak markup laju lagi. So dekat sini kita nampak, dekat area sini yang kita nampak dia start naik laju. Alright. So dekat sini, bila kita nampak ada phase yang markup macam ni, okay, dia ada buat kenaikan. Lepas tu kita tengok. Kita nak tengok dia buat pullback at least to EMA 8, EMA 21 ataupun MA50. At least dia boleh hold MA50. Sebab MA50 ni dia indicates healthy trend. Okay. EMA 21 menunjukkan momentum stocks. Okay. So kat sini kita nampak ada area sini kan. Okay, so untuk yang nak beli dekat pullback, contohnya setup dia nak beli dekat pullback. Alright, so initial stop loss dia kena letak dekat area sini lah. Maksudnya dia kena letak dekat area low of consolidation ni. Mungkin kena letak bawah sikit lah.
bagi buffer lah 2-3 bit. Ataupun nak ambil dekat area sini pun boleh. Kita nampak ada support kan. Ada few test support. So ini yang nak beli kat pullback lah. So ini initial stop loss kita. So initial stop loss. And then kat sini kita nampak dah start ada kenaikan. Kat sini kita boleh lukis dia punya trend line kan. Kita dah start nampak, kita dah boleh lukis dia punya trend line. Padamnya. Kat sini kita nampak dia ada gaps. Okay, so dekat sini dia boleh jadi support kan. Gap kan dia one of area of value juga. So kat sini dia boleh jadi support. Apa limit gap dengan lower limit gap. So kat sini jadi area of support lah, yang area merah ni. So initial stop loss kita dekat area support kita bagi buffer. So kat sini 0.565 kan, kita bagi buffer sikit, mungkin dalam 555. And then kalau boleh elakkan untuk letak stop loss ni, kalau boleh elakkan letak nombor genap. Sebab selalunya orang akan letak nombor genap. So kalau boleh kita letak nombor yang ganjil lah. Faham tak? So kalau contoh support dia 570, mungkin kita letak 565 ke. Sebab selalunya psikologi manusia ni dia nak senang kan. Psikologi dia akan letak nombor yang genap lah untuk stop loss. So kat sini, okay, so bila dia dah break kan. Okay, yang kedua adalah saya cakap tadi, yang kedua, contoh kita masuk dekat area sini kita masuk dekat candle ni lah, closing ni dalam 58 sen. Okay, contoh kita masuk kita masuk kat sini 58 sen. Okay, kita punya stop loss tadi berapa? 565, 555 kan. So stop loss kita letak 555. So berapa risk? 580, 555. So dalam negatif 4.73, less than 7%, okay lah. Alright, so kita tahu stop loss kita initial stop loss. So ini initial stop loss kita. Yang kecil sangat. Okay, so ini initial stop loss kita. Maksudnya selagi tak break this line, kita tengok lagi dia punya progress. Okay, so kita masuk dekat ni entry price kita kan. So ni entry price kita 580. Kita masuk sebab setup. Breakout downtrend line plus gaps. Okay, so ni entry price kita. So next candle ni dia still hold di support kan. Tak kena lagi cut loss kita 555. Okay, so kita hold lagi. Okay, kat sini pun dia tak kena lagi kan. Alright. So kat sini dah start naik. Okay, daripada 580 ni 580 kepada candle ni. So dah naik dalam 5.94%. Alright. So kalau dia dah naik dalam, maksudnya kita risk tadi berapa? Kita masuk 580, tadi kita risk berapa? Kita risk 4% kan? Okay, so kita risk 4%. So dekat sini dah 9%. Betul tak? Dekat sini dah 9%.
Okay, let's say you ada position kan, you dah beli position. Contoh you beli 10K. You beli 10K. Contoh you beli 10K. So bila dia double ataupun triple you punya risk after 3 to 7 days, maksudnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 3 to 7 days, bila dia dah double ataupun triple kita punya risk. Risk kita 4% kan? And then kita boleh ambil 50% ataupun kita boleh ambil 30% ke 50% untuk kita realize profit. Dapat tak sekarang? So kita akan jual dalam, contoh kita beli 100 lot, kita jual 30 ke 50 lot. Bila dia dapat double ataupun triple dalam masa 3 ke 7 hari. Setakat ni dapat tangkap tak? Dapat Okay, kenapa saya buat macam ni? Okay, so bila kita, okay, kalau kita pegang full position, kita akan jadi nak realize profit macam bila kita pegang full position, let's say dia tak jadi, dia reverse kan. Okay, let's say dia reverse, dia reverse. So daripada kita profit, jadi break even ataupun loss. So feeling tu memang rasa tak best lah. So yang penting kita nak hold untuk longer move. Tapi kita tak tahu saham ni boleh bergerak sejauh mana kan. So kalau boleh kita, bila double ataupun triple kita punya risk, kita akan realize 30 ke 50% profit. Alright. Lepas tu, bila kita dah realize profit, okay, yang ketiga kita akan naikkan kita punya initial stop loss ni kepada break even point. So break even point maksudnya tempat kita entry lah, 580. So ada possibility tak untuk kita loss? Bila kita dah naikkan ke break even point. Kita dah take profit 30 to 50% position dekat 9% ni. And then kita letak kita letak initial stop loss kita kepada break even point. So sekarang kita tengah loss tak? Kita boleh loss tak? Tak ada. Sebab separuh modal kita dah profit, kita dah realize profit. Separuh lagi kita trail dekat, kita naikkan daripada initial stop loss kepada break even point. So kita dah untung lah. So after tu, apa nak jadi lepas tu, kita just monitor progress. Macam mana kita nak trail our stop, kita menggunakan moving average. Okay. So dia sebenarnya, macam mana nak cakap, dia sebenarnya kena tengok dari segi, untuk trailing profit ni dia perlukan experience sikit lah. So you kena back test. Kalau saya dah biasa tengok chart, saya akan tahu yang mana dia bergerak laju, yang mana gerak slow. So kalau counter tu lepas dia breakout dia gerak slow, saya akan guna EMA 21 ni untuk trailing profit. Tapi kalau certain saham bila dia breakout dia terus naik pacak macam tu, saya akan gunakan EMA 8. So benda ni perlukan experience sikit lah. Tapi kalau you masih baru, you masih tak biasa lagi untuk trade profit guna moving average, you boleh gunakan EMA 8 ni. So kat sini kita nampak dia start cash kan. Kat sini dia dah start ni. So kita akan sell. Yang lagi kita punya 50 to 70% position tu, kita hold.
Okey, kat sini kita akan sell. Faham tak? First closing price above below EMA 8. Nampak tak? So kat sini kita masuk 580, kita jual kat sini 36%. Tadi kita profit 9% kan? Nak senang kira 50% lah. Kita 50-50. So 36 tambah 9 bahagi 2. So kita overall profit kita apa? 36 tambah 9 bahagi 2. Overall profit sama dengan 22.5%. Kita punya risk tadi berapa? 4%. So 22 bagi 4 apa? 5.5 kan? So it's a good trade ataupun tak? Risk reward ratio kita 5.5. Nampak tak macam mana nak maximize our profit? Kalau kita contohlah kita tak jual lah, kita tak jual separuh ni. Kita tak jual separuh ataupun 30% ni. Sekali dia reverse. Dia terus reverse. Satu apa pun kita tak dapat kan? So ini cara saya hold position lah. Sebab kita nak sell exact top. Kalau chart dah jadi memang senang kita nak tengok. Tapi kalau in real trade, benda tu memang selling ni memang banyak involve emosi. So this is the plan. Yang penting kita kena improve maksudnya kita kena improve worst case scenario kita lah. So macam mana saya improve worst case scenario? Bila dia breakout, okay, dalam masa 3 ke 7 hari, saya akan pastikan kalau dia dah double ataupun triple saya punya initial risk, okay, saya akan ambil 30 ke 50% profit. Okay, so and then daripada initial stop loss tu saya akan naikkan kepada break even point. Okay, so saya dah tak ada peluang untuk loss. Okay, so yang another half ataupun 70%, kalau kita jual 30%, kita akan trade guna moving average. Okay, so first close baru kita jual. Nampak tak? So kita dah ada plan. Okay, jelas. So itu cara saya tengok ah. So time stop ni kalau contohlah dia breakout kat sini. Lepas tu dia tak pergi macam ni. Dia sideway balik, lepas tu dia turun balik. So saya bagi masa time stop 2 ke 3 minggu. Kalau tak ada progress saya keluar. So you kena tahu ada 4 jenis stop loss. Faham tak? So yang ni dah termasuk dalam selling guide lah. Yang ada banyak-banyak selling guide tu saya dah tak berapa guna. So saya guna yang ni lah. Saya nampak yang ni macam kalau terlampau banyak selling guide nanti susah kan. So saya nampak yang ni as maksudnya in real trade lebih practical lah. Okay, so jelas tak macam mana kita nak hold, macam mana kita nak scale out. And then saya dah tak average up. Saya dah tak buat average up. Saya just reduce, saya masuk je semua and then saya reduce position bila start profit. Saya nampak cara tu lagi, I think lagi practical and then berkesan at least for me lah. So clear tak about macam mana kita nak scale out and then macam mana kita nak hold? Clear eh? Masa bila guna EMA atau volume divergence
Oh, yang tu kalau yang okay. Yang volume divergence time dia naik Siapa ni? Fatin. Volume divergence time dia naik Okay, volume divergence time dia naik ni, kalau untuk counter, okay, nanti bila you dah lama trade, you akan tahu counter ni jenis naik so slow, macam X-Star ni relax-relax kan. So counter macam ni, you tak perlu tengok sangat dia punya volume divergence tu. You just trail guna moving average. Dekat mana you nak tengok counter-counter yang perlukan volume divergence ni, counter yang spekulatif. Counter yang naik laju, turun laju. Kat sini, contoh macam KSSC, contoh counter theta, counter yang dia naik laju, lepas tu terus dia down. Faham tak? Dekat situ kita nak tengok volume divergence tu, bila time dia naik. So you kena nanti bila you study chart banyak, you akan nampak counter ni jenis naik so slow, counter ni jenis naik terus. So macam mana kita nak tahu? Kita tengok sebelum-sebelum ni. Kita try scroll belah-belah kiri ni. Kita try scroll dia sampai IPO, kita tengok macam mana perangai dia. So kita kena tengok belah-belah kiri ni. Lama-lama bila you always tengok chart, study chart, you akan nampak benda ni. Counter ni perangai dia macam mana. So I think dalam 2 to 3 years you akan dapat konsep lah. Sebab counter kat bursa ni tak banyak sangat pun. Dalam 1000 kan. Yang syariah pun dalam berapa je kan. So lama-lama you akan faham lah behavior dia macam mana. Kalau Amico jenis laju. So kalau counter ni jenis slow sikit, dia gerak, move cantik. Lama-lama you akan dapat lah dia punya behavior dia. Setiap counter dia ada behavior dia. So yang saya cakap pasal volume divergence tu, lupa nak mention. So bila saya cakap pasal volume divergence tu, kita guna bila dia naik, style naik laju macam ni. Alright. Yes, average up in the end kacau balik emosi. Seriously saya tak prefer apa? Banyak kali lah saya average up kan. Contoh dekat sini, contohlah saya masuk, dah lawa ada entry. Lepas tu saya nampak ada kenaikan, saya average up. Sekali reverse balik. Daripada profit jadi loss. So memang kacau lah. Modal dah makin besar, lepas tu jadi loss. So saya nampak average up ni mungkin boleh buat, tapi untuk counter yang betul-betul long term uptrend. Yang betul-betul lama long term uptrend. Tapi unluckily dekat Malaysia ni, selalunya uptrend dia tak lama tau. Dia dalam 3 to 5 months something lah. Dia tak macam US. Kalau US stocks, bila dia buat kenaikan, kalau contoh you tengok Netflix. Okay, US stock lain tau. Yang diorang ajar pasal average up. You tengok US stocks, diorang uptrend lama tau. Counter diorang uptrend lama. So contoh dekat sini 2013, daripada 2013 uptrend sampai 2021. Malaysia tak ada counter yang macam ni. Jarang sangat ada counter yang uptrend lama macam ni. So I think not really applicable lah untuk average up. Sebab Malaysia punya move tengok more to 3 to 5 months punya move. So saya tak gunakan lah yang average up lah. Saya nampak scale out ni lagi protect saya punya mental untuk hold, lagi relax, so lagi senang lah. So setakat ni clear about selling, macam mana kita nak protect profit. So kita kena ada worst case scenario lah untuk kita improve. Ada initial stop loss. So bila kita dah ada initial stop loss, pastikan stop loss tu less than 8%, less than 7%. Okay, lepas tu bila dia dah start naik, kita trail dia. And then kita dah ambil profit, kita naikkan ke break even point. So kita tak masuk dah dalam loss column. And then kita letak time stop untuk yang tak jadi apa yang kita expect.
Sebab US global market kan. So global market ni dia minat belian tu lagi tinggi lah. Sebab kalau Malaysia ni, you sebut counter Inari, orang Malaysia je tahu. Kan? So dia ada faktor, dia tak ada, kat Malaysia ni tak ada apa jenama yang macam apa dekat dekat luar pun recognize kan. So tu lah. Alright, so ni cell guide. Cell guide ni saya dah tak berapa guna. So mungkin kalau you nak study more on this cell guide, boleh ambil lah. Boleh ambil. So at the end of the day, kita nak maintain our risk reward ratio. Alright. So kita nak maintain our risk reward ratio. So yang the latest one saya guna lebih kepada yang macam tadi lah. Saya nampak lagi senang untuk scale out. And then kita just relax hold. Walaupun profit kita berkurang, instead of kita macam, contohlah tadi kita dapat 36% something kan. Kita hold the whole position. Kita tak jual half ataupun 30%. Memang profit kita lagi besar. Tapi dari segi worst case scenario, contoh dia reverse. Contoh dia tak jadi breakout tu. So dekat situ at least kita dah ada profit sikit. Alright, so untuk trading journal and plan, yang ni boleh gunakan, sekarang saya gunakan KLSE Journal, klsejournal.com. So boleh subscribe lah, ataupun nak test dulu guna yang free pun boleh. So dekat situ just key in dia. Okay, dekat area tu just key in sahaja dekat KLSE Journal tu. Memang very easy lah, sangat senang lah. Semua dia dah ada dah benda ni. Okay, so just key in dekat KLSE Journal. You just Google lah, klsejournal.com. Okay, so dekat KLSE Journal tu, function kita nak apa? Kita nak tahu trading journal tu, kita nak tengok lah. Okay, dekat mana aku punya setup ni, kat mana yang banyak jadi. So saya bila saya buat journal tu, saya nampak bila saya beli breakout lagi win rate saya lagi tinggi lah. Win rate saya lagi tinggi and then risk saya lagi small. Instead of saya tunggu dekat saya beli dekat yang macam lama untuk sideways macam tu kan. So lepas tu saya start tahu lah yang saya baru perasan lah kenapa ramai great trader ni dia beli breakouts. Tapi breakout ni dia punya kelemahan dia bila general market tak berapa good, failure rate dia sangat tinggi. Itu kelemahan beli breakout lah. Alright, so next kita move ke position sizing. Okay, so position sizing. Dah okay tak? Freeze eh? Okay eh? Okay, so kita move kepada position sizing. Okay, sebelum tu saya nak tanya lah. Selalu position sizing ni korang guna style macam mana? Maksudnya beli tu dari segi macam mana? All in ke? Beli ikut lot ke? Macam mana? Selalu kalau time market merah tu lebih sikit lah beli. Capital bahagi 3. Capital bahagi 3. Maksudnya 30% lah. Okay, so alright, so position sizing ni benda ni sangat penting lah. Okay, position sizing ni benda yang sangat penting sebab melalui selain kita letak stop loss, kita control our loss, position sizing ni pun benda yang penting sebab kebanyakan orang yang
account dia drop teruk adalah sebab dia tak jaga position sizing. So bila masuk tu masuk terus all in kan. Masuk 100%. Ada 10,000 masuk semua 10,000. So bila tak jadi dia jadi effect lah dekat kita punya total size kan. Okay, so guideline yang saya guna, saya bagi contoh modal kita dalam modal kita 20k. Alright. So modal 20k. So position sizing optimal. Maksudnya dia ada pengiraan dia lah. Kenapa dia jadi optimal ni, sebab benda ni akan grow kita punya account. Tapi saya nak senang simplify kan, optimal position sizing adalah 20 ke 25%. Maksudnya pecah 5 atau pecah 4. Ni optimal position sizing. And then minimum position sizing 10%. So ini minimum position sizing. Okay, so bila kita dah ada tahu position sizing kita kena tahu total equity risk. Total equity risk ni maksudnya berapa total risk yang kita nak ambil. Berapa yang kita nak ambil kan? So 1.5% max. Okay, so kalau dalam RM berapa? Kita punya modal 20k. Modal 20k, max kita so 300. Total equity risk in one position. Silap. So yang ni ambil buffer lah 1.5 something. Okay, so macam mana nak dapat 1.5 ni? Macam ni kita nak dapat 1.5, risk kita 300. Okay, so cara dia, alright, total equity risk maksudnya position sizing, formula dia position sizing darab dengan stop loss percentage. Ini formula dia. So maksudnya position sizing kita berapa? Contoh 20%. 20 darab stop loss kita berapa tadi? 7%. 7%. Dapat berapa? So dapat 1.4% lah. Yang ni you boleh ambil dua lah. Dia atas masing-masing sebenarnya. So boleh ambil maksimum 1.5 ke 2 lah. 2%.
So 300 ke total equity 300 ke 600 kan? 20,000 darab 2%, 400 ke 400. So 1.4%, okey tak? Less than 1.5 dengan less than 2, okey . So contoh 20% position sizing, 20,000 bahagi 5. So 4,000. Position size kita punya masuk satu position. Modal kita masuk satu position 4,000. Kita punya stop loss 7%. So berapa? Daripada 4,000 7%. 4,000 7%. Stop loss. Dalam RM dapat apa? 280. So okey tak? So kita control our risk tak? So position sizing ni cara kita nak control our risk. So optimal position sizing is 20 to 25% lah. Tapi kalau modal kecil sangat macam contoh 3,000, 4,000, benda ni tak applicable lah. So kalau 3,000, 2,000 mungkin boleh, I think boleh all in je kot. So kalau pecah 500 nanti sakit pula nak cover brokerage fee kan. So ini yang saya bagi tahu lah, sebab banyak nampak 20k masuk terus semua kan, 80k masuk. Memang kita akan profit besar, tapi kita punya dari segi kita punya equity curve kita akan jadi macam ni lah. Profit besar, loss besar, profit besar, loss besar, profit besar balik, loss besar. Jadi macam ni lah. So kalau boleh kita nak slow naik macam ni. Profit small and then daripada loss small and then profit tu slow hilangkan loss kecil-kecil ni. So kita nak equity curve kita macam ni lah. Instead of zigzag macam ni. Faham tak? So cara kita nak control our risk menggunakan position sizing. So kalau boleh you ambil ni lah sebagai guidelines. Total max equity risk in one position kalau boleh 2% lah max. 2%. Okay, dapat tak? Cara nak kira total equity risk, position sizing darab stop loss percentage. So kalau you nak naikkan position sizing, dia punya relation dia, you nak naikkan position sizing, okay, stop loss percentage you kena menurun. Kalau you nak turunkan position sizing, you boleh naikkan stop loss. Itu dia punya relation dia. Okay, contoh kita nak masuk 10%. 10% position sizing. Kita nak stop loss dekat 10%. Okay, so jadi 1% equity risk lah. Nampak tak relation dia? Kita reducekan position sizing, kita boleh increasekan stop loss percentage kita. Kita tinggikan position sizing, contoh kita nak masuk 30. Okay, so kita kena reducekan stop loss percentage kita, 6%. So jadi 30 darab 6, 1.8. Kan? 1.8 still less than 2%. So guidelines dia maksimum 2%. Dapat tak? So relation dia macam ni. Position sizing naik, stop loss menurun. Position menurun, stop loss naik. Itu cara kita nak control our risk management menggunakan position sizing.
Sebab kita dalam market ni goal kita tak nak kita trade setahun 2 tahun lepas tu dah habis. So kalau boleh kita nak fokus dekat market survival lah. Kita nak maintain dalam market dalam few years. Dalam long term punya. So kalau boleh kita nak protect our risk lah. Kalau loss pun bagi kita macam tak berapa effect sangat. Okay, so far clear tak pasal position sizing? And then kalau boleh bila dah terlampau banyak sangat loss, kita dah 3 ke 4 conservative loss, kalau boleh kita relax dulu. Kita relax dulu mungkin dalam seminggu, relax dulu. Sebab kadang bila kita loss straight ni, dia akan jadi revenge straight. Kita cepat nak revenge straight kan. So kalau boleh kita hold dulu seminggu. And then bila kita punya emotion tu dah stable balik, so baru kita masuk balik dalam market. And then stop loss position ni 10% ni you punya max. Max rule is 10%. So kalau you dah lepas kepada 11%, 12%, dia dah jadi susah untuk recover balik. So kalau boleh maximum is 10% max rule. Alright, so next okay, kita rest dulu 10.13, kita masuk balik 10.23. Okay tak? 10.23 kita continue. So boleh boleh rest kejap. 10.24 kita sambung
Alright. So kita sambung. Saya cakap tadi optimal 20 ke 25 kan. So 5 atau 4 lah. Saya favorite saya 4 lah. 4 counters. Yang penting jangan position sizing ni kalau boleh jangan lebih 30%. So kalau boleh jangan at least 3 lah, 3 ke 5 lah. 3 ke 5 tu just nice lah. 3 ke 5 position sizing. Okay, so kita sambung win-loss ratio. Win-loss ratio ni benda kalau dalam trading. Okay, so kalau dalam trading win-loss ratio ni kita panggil the only holy grail lah. Maksudnya tak kisahlah you pakai setup apa sekalipun. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah win-loss ratio. Okay, so win-loss ratio ni dia nak tunjukkan kenapa orang cakap, ramai orang cakap let the profit run and then cut losers short kan. So basically sebab walaupun kalau perasan kebanyakan great trader dekat dunia ni dia punya win rate tak tinggi pun. So kalau win rate tak tinggi dia ada, maksudnya dia letakkan failure factor dalam dia punya sistem. So kalau even dia punya win rate 40%, maksudnya dalam 10 trade dia masuk 4 trade je yang profit. Tapi kalau dia win big, so kalau risk reward ratio dia tinggi 1.3, 1.4, 1.5, even win rate percentage dia 30%, still profit. So macam mana kita nak kira kita punya win loss ratio? Okay, so bila kita dah buat KLSC journal tu, dia akan tunjukkan average win rate kita, profit and then average loss. So macam mana kita nak kira dia? Saya tunjukkan dekat whiteboard. Okay, so win or loss ratio. Okay, so you bayangkan ada bentuk tiga segi. So ada bentuk tiga segi. Buruk kan tiga segi. Okay. Okay, ni bentuk tiga segi kan. So dekat sini apa? Dekat sini kita punya win rate. Win rate. Okay, dekat sini kita punya average gain. And then dekat sini kita punya average loss. Okay, so so macam mana kita nak build our trading edge ataupun kita nak bagi profit in the long run adalah kita fokus untuk maintain our win or loss ratio. So kita kena tahu tiga benda ni. Bila kita buat post analysis, kita kena tahu tiga benda ni. First kali kita kena tahu win rate kita berapa. Kita kena tahu average gain kita berapa. Kita kena tahu average loss kita berapa. So dia punya formula, cara nak kira dia, win loss ratio sama dengan win rate darab dengan average gain. Darab dengan average gain bahagi loss rate darab dengan average loss.
Okay, so ni formula dia. Win rate darab dengan average gain bahagi dengan loss rate darab average loss. Okay, so kita bagi situation Kita bagi situation trade A. Kita bagi situation trade A. Okay. Win rate dia tinggi. Win rate dia 70% lah contoh. Okay, bila dia profit, average gain dia. Okay, average gain dia. Kita bagi contoh average gain dia 5%. Dia dapat je 5%, dia kalut nak jual. Win rate dia tinggi. Dia dapat je 5%, terus dia nak jual. Tapi average loss dia bila dia loss, dia macam boleh naik lagi ni. Stop loss dah letak dah. Kena stop loss. FA bagus ni. So boleh hold lagi kot. Average loss dia 15% contoh. Okay, so cara nak kira dia 70 darab 5. 70 darab 5 bahagi dengan 30 darab 15. So dapat apa? 70 darab 5 350 kan? So 350 bahagi dengan 30 darab 15. 450. So dapat apa? 0.7. 78. So nampak tak dekat sini? Kita nak above 2. Okay, kita nak above 2. Dia punya win rate 70% ni. Tapi sebenarnya in the long run, dia tak make money pun. Even win rate dia tinggi. Sebab bila dia average gain dia 5%, tapi loss dia besar. Bila dia untung kecil je. Bila dia loss besar. Win rate dia tinggi. Tapi dia tak make money in the long run. So kita bagi lagi satu situation. Trade B. So trade B ni win rate dia rendah je. Win rate dia 35% lah. 40% lah senang. 40%. Average gain dia. So bila dia win tu dia nak win big. So dia dapat dalam, mungkin dia win tu dia win 20%. Average loss dia so mungkin average loss dia 5%. Contoh. So dia dapat dalam 40 darab 20 bagi dengan 60 darab 5. Berapa? $40 darab 20, 800 bagi dengan 60 darab 5 bagi dengan 300. 2.67. So kita nak dapat at least 2. 2.67. Dapat tak dia punya konsep dia? Trade A win rate besar, win rate tinggi, 70% win rate. 10 dia masuk, 7 betul. Tapi bila dia profit, dapat profit sikit terus dia jual. And then average loss dia besar.
So dia punya win loss ratio dia 0.78. Tapi trade B, okay, trade B win rate dia rendah je. Dia dapat 40. Maksudnya 10 counter dia masuk 4 je betul. Tapi bila dia betul tu dia nak betul besar. That's why dia hold je. Along the way moving average tu selagi dia tak close. So that's why trend following ni kebanyakan great trader guna trend following. Sebab diorang nak dapat ni. Walaupun dari segi win rate percentage tu tak besar, failure rate dia tinggi, tapi average gain, nampak tak? Dari segi average gain dia 20%, bila dia loss, dia punya stop loss very small, so dapat 2.67. Kita nak dapat at least 2. So kat sini sebenarnya win rate ni benda yang tak penting pun. Win rate ni benda yang tak penting. Yang penting kita maintain kita punya risk reward ratio. Yang paling penting dalam trading, maintain our risk reward ratio. Itu yang paling penting. Dapat konsep dia? Sebab saya masa mula-mula trade dulu saya buat kesilapan yang sama lah. Saya fokus dekat win rate. Lepas tu bila saya start study balik, kebanyakan yang US Investing Championship, kebanyakannya yang menang 30 dia punya 30 ke 40 dia punya win rate. So sebenarnya win rate ni tak penting pun. Yang penting kita punya risk reward ratio. Bila kita nak profit big. Bila loss, kita nak loss small. Okay, so next is trading projection. Okay, so trading projection ni kalau kita tengok macam mana kita nak monitor our account lah. So bila kita buka platform tu, kita nampak ada dekat sini dia tulis total portfolio value kan. So total portfolio value dengan available trading limit. So tu cara kita nak tahu kita punya current account lah. So benda ni kena monitor, you boleh buat Excel. Very simple calculation je. Total portfolio value tambah dengan available trading limit. So tu current account kita lah. Okay, so macam mana kita nak kita nak project our trading? So financial calculator. Okay, so Google financial calculator, dia akan keluar macam ni kan. Okay, so bila you buka financialcalculator.com ni, kalau dekat dalam apps, you boleh buka iOS, you boleh buka Easy Calculators, you boleh download Easy Calculators. Apps dia Easy Calculators. Kalau untuk iOS. So you buka dekat financial calculator ni, financialcalculator.com. So dekat sini you ada banyak kan, ada banyak jenis calculator. You buka compound interest calculator. Okay, compound interest calculator. So dekat sini contoh modal you 5,000. Okay, 5,000 monthly deposit, tak ada deposit. Period month 5 tahun berapa? 60 bulan. Okay, so dalam annual interest rate, sebulan contoh you nak buat 5%. 5% net profit. So dalam 60 kan. 60 compounding monthly. So 5% dalam annual per year you dapat 79%. Contoh. Ni dalam masa 5 tahun. So dalam masa 5 tahun daripada modal you 5,000, you boleh grow kan kepada 93,000. So tengok interest table. Dekat balance ni, you try compare dengan you buat calculation yang tadi. Available trading limit tambah dengan total portfolio value.
So you pastikan lebih kurang lah dengan apa yang you project. Faham tak? So kita nak dapat balance ni. Contoh bulan tu you dapat dalam 5,100. So kita tahu lah dekat dah dengan apa yang kita project. So kita ada goal lah. Kita ada amount goal yang kita nak achieve. So itu adalah trading projection. So kita fully based on mathematics. Dapat tak? So you buka financialcalculator.com. Kalau dekat iOS, apps dia easy calculators, and then buka compound interest calculators. Dapat? So kalau boleh kita nak total portfolio value tambah dengan available trading limit ni, kita nak kalau boleh dekat dengan balance yang kita target. Dapat tak? Dapat Okay. So kita move kepada trading psychology. Trading psychology ni lebih kepada maksudnya benda sebagai trader yang kita bila kita trade, semua orang tahu dari segi knowledge technical, tapi trading psychology ni benda yang makan masa lah untuk kita kuasai. Okay, so for trading fears yang selalu ada sebagai trader ialah first kali kita takut salah. Dekat dalam daripada sekolah lagi pun kita dah diajar yang salah tu benda yang buruk kan. Bila kita buat salah je kena denda apa semua kan. Tapi as a trader salah ni benda yang biasa. Benda yang normal. Tapi bila kita buat salah, buat silap, kita tahu benda tu membantu kita untuk buat decision for the next trade. Alright. And then next is fear of losing money. So benda ni kalau sebagai trader kita takut nak lose money. So benda tu maksudnya trading ni tak sesuai lah untuk kita. So losing money ni kalau boleh kita nak control our risk. Losing money ni benda yang kita tak boleh nak elak. Tapi macam mana kita nak control our risk? Kita maintain risk reward ratio. And then kita jaga position sizing. Kita ada stop loss. Kita ada plan. Kita ada worst case scenario punya plan. So kita ada this plan. Kita ada this type of rule. Okay, seterusnya fear of missing out. Fear of missing out ni benda yang kalau orang cakap kena kontrol apa semua tu, bagi saya tak berapa ni lah. Tapi bagi saya fear of missing out ni even you dah lama dalam trading sekalipun still ada benda ni. So macam mana saya nak hilangkan benda ni? Saya nak dapatkan, saya nak puaskan saya punya kehendak untuk trade tu. So saya just masuk lah, tapi saya masuk small lot. Mungkin dalam RM500 macam tu. Just untuk hilangkan FOMO ni. Itu benda yang saya selalu buat. Contoh walaupun saya tahu dah setup tu confirm. Saya tak biasa. Saya tak biasa tapi saya tahu saya trade tu memang akan loss. Tapi sebab saya nak hilangkan the urge untuk trade tu, untuk FOMO tu, saya nak hilangkan benda tu. So saya just masuk je small amount of money dalam 400-500 macam tu. So bila saya lost very small amount of money lah. Okay, so bila kita buat macam ni, apa kelebihan dia? Kelebihan dia bila ada big opportunity ataupun kita nampak setup yang betul-betul kita confident, kita tak hesitate nak masuk. Itu dia punya kelebihan dia. Walaupun kita bagi kita loss dekat benda-benda yang macam kita tak patut trade pun, tapi kita loss. Tapi sebenarnya benda tu yang bagi kita trading fits. Maksudnya trading fits ni kita bagi kita untuk tak hesitate bila ada big opportunity coming.
So saya selalu cara nak hilangkan FOMO, maksudnya bila saya nampak saham yang memang limit up, kalau nak kejar ni memang esok tu memang tak jadi lah. So saya try masuk small amount of money. Tu cara saya nak hilangkan FOMO saya. And then fear of leaving money on the table. Maksudnya bila kita dah jual, tengok dia naik lagi berapa puluh persen, berapa ratus persen, tu semua tak penting. Apa yang penting adalah trade kita yang sekarang. Apa yang terjadi sebelum trade ataupun lepas trade, tu semua tak penting. So yang penting, kita improve. Kita ada sell guide kan. Sell guide tadi, kita sell half, naik profit ke break even. Lepas tu half lagi kita trade guna moving average. So berapa lagi dia nak naik lepas tu, we just follow our rule lah. And then kalau untuk trading psychology ni, boleh baca buku Trading for a Living, Trading in the Zone, and then Trading Psychology. Benda ni banyak juga bantu, tapi bagi saya the best book untuk trading psychology is Trading in the Zone lah. Saya baca 2 kali Trading in the Zone. Okay, so trading psychology, the next is 5 fundamental truth about market. Okay, so dalam market ni kita tahu lah, dalam market apa-apa benda pun boleh berlaku. So that's why kita kena control our risk. Kadang-kadang bila ada gap sebabkan earnings, so kalau boleh kita elakkan trade near earnings, dividend dengan split. Kalau boleh kita elakkan 3 benda ni. Okay, macam mana kita nak control our risk? Kalau kita tak ada profit buffer dalam 10 ke 15%, kalau boleh elakkan trade earnings sebelum earnings, 2-3 hari sebelum earnings, dividend dengan split. Alright. So kita tak perlu nak tahu, kita tak perlu pun nak tahu apa saham tu buat untuk next. Contoh kalau macam ada, so mazhab technical analysis ni terbagi kepada 2 lah. Trend following dan juga trend predicting. Trend predicting ni lebih kepada Elliott wave, Elliott wave semua tu kan. So kita tak perlu pun nak tahu apa yang terjadi the next. Okay, lepas ni dia nak pergi ke harga ni ke. Kita just follow trend. Okay, kalau dah ada sell rule, kita just sell dia dulu. And then kita tunggu balik dia untuk reset up balik. So, and then dia ada random distribution. Random distribution ni kalau kita contoh kita punya win rate percentage is 40%, 50%, dia tak semestinya kita akan win macam tu. So dia random. So mungkin walaupun kita masuk style setup sama, masa tu market tak berapa okey. So kadang kita boleh loss juga. So win loss tu adalah berdasarkan random distribution. And then NH ni maksudnya H ni trading setup lah. Trading setup ni hanyalah untuk kita increase probability kita profit. Berbanding kita masuk market sebab kita follow apa yang orang cakap ataupun anything else yang dalam Telegram group, Facebook group apa semua tu. At least kita ada trading setup untuk kita improve. Kita improve our probability untuk profit. Alright, so every moment. And then last kali, yang ni saya ambil dari buku Trading in the Zone lah. Every moment in market is unique. So maksudnya dalam market ni, kadang-kadang kita boleh tengok dia boleh naik sampai 100% dalam masa 4 hari, 5 hari. Tiba boleh gap down. So benda-benda ni semua every moment in market ni is unique lah. So penting untuk kita study chart and then kita tengok apa dia punya relationship dengan fundamental. So kita boleh try relate kan lah. Alright, so 10 trading problem yang kita hadapi kan, yang biasa trader hadapi. 10. First kali hesitation untuk ambil trade. So macam mana saya nak hilangkan hesitation ni adalah yang saya cakap tadi lah. Macam mana saya nak reducekan hesitation ni? Okay, macam mana saya nak reducekan hesitation ni adalah saya masuk small lot. Okay, saya masuk small lot. Saya biasakan buat silap. So bila ada big opportunity datang, saya tak hesitate. Breakout je, pump, terus saya masuk. Okay. So saya akan biasakan dengan
buat decision ataupun saya bagi small donation to the market. Bila FOMO saya ambil trade supaya saya nak biasakan always. Saya nak biasakan selalu ada dalam market. And then bila kita follow gut feeling. So benda ni follow gut feeling. Benda ni kadang-kadang penting lah untuk trading. So bila lama you trade kadang-kadang dia akan ada feel. You akan ada gut feeling lah untuk apa? You nak sell ke, you nak buy ke. Tapi kalau boleh kita macam mana kita nak elakkan terlampau banyak gut feeling ni adalah kita ada sell rule dan buy rule lah. Yang macam saya ajar tadi. Lepas tu dari segi selling. Okay, selling tadi pun saya dah ajar macam mana kita nak protect our profit. Kita memang very impossible lah untuk kita hold overall position and then kita hold the whole move kan. So memang very impossible lah. So macam mana saya nak improve, saya gunakan moving average as a trailing stop. So late entries. Okay, so late entries ni maksudnya yang saya ajar tadi kan. So saya ajar bila breakout. So late entries ni kalau boleh bila breakout kita nak bagi buffer, kita tak nak terlampau chase price, kita bagi buffer kan 3 ke 5%. So ni nak elak daripada late entries lah. Okay, kita bagi buffer 3 ke 5%. So lebih pada 3-5% ni kalau boleh kita tak payah chase price lah. Okay, so next is losing streak. So kalau losing streak, kalau boleh rest lah. Benda ni memang bahaya. Bila kita losing streak, benda ni memang kita akan selalu rasa nak revenge streak balik. Kita nak recover cepat balik. So kalau boleh bagi masa lah untuk reset our emotion balik. So sama dengan winning streak. Kalau kita selalu win pun, kalau boleh after big win kan, kalau boleh kita profit besar after big win, kalau boleh kita rest dulu. Kita bagi kita punya mindset dan juga emotion kita reset balik. Bagi natural balik. Sebab benda ni memang akan create ego dengan not confidence lah. Losing streak dengan winning streak ni. And then over trading bagi saya benda ni biasa. So kalau over trading macam saya pun still tak boleh handle lah over trading ni. So basically over trading ni macam mana saya handle adalah saya gunakan small position lah. Macam tadi. Saya akan gunakan small position. Sama dengan FOMO. And then patience tadi kita ada. Kita gunakan macam mana? Kita gunakan sell guide. Kita gunakan ada sell guide tadi. And then patience ni kita wait for setup lah. Kita wait for setup. So untuk yang kita nak masuk portion sizing 20 ke 25% tu, kita kena sabar untuk tunggu setup. Macam mana kita nak hilangkan rasa nak trade tu, saya akan gunakan small amount of money. Okay, so next is trading rule. So benda ni boleh baca nanti. So boleh baca, kita trade mesti dengan stop loss. Define stop before trade. So benda ni boleh tengok balik nanti dalam slide. Sebelum trade tu pastikan kita buat homework dulu. Okay, so sebelum trade kita pastikan kita buat homework dulu. So kalau kita tak study, kita tak ada watch list kan. Okay, kalau kita tak study, kita tak ada setup. So bila kita tak ada setup, kita tak ada watch list. So bila kita tak ada watch list, kita tak set alert. So bila kita tak set alert, kita tak trade. So yang penting adalah kita selalu buat study lah malam-malam. So kalau you dah lama, you dah biasa buat selalu, nanti lama-lama akan rasa benda ni tak macam mana kalau setup muncul time kita tengah busy bekerja kat office. So let go lah, tak apa, ada net setup. Yang penting kita utamakan kerja hakiki dulu kan. Sebab situ kita punya rezeki, main rezeki kita. So kalau boleh
fokus lah kat kerja. So net setup ada lagi. Yang penting kita ada set alert lah. So saya tengah buat ada satu sistem lah. Satu sistem dia akan hantar ke Telegram kan. So saya ada buat satu sistem akan hantar ke Telegram. Mungkin kalau ada yang berminat boleh terus lah. Boleh PM. Tapi saya tak open lagi lah. Saya buat sistem tu memang bantu untuk orang yang bekerja. So you boleh set sendiri. Malam tu you boleh set based on indicator. So dia akan bagi link dekat Telegram. Tapi saya tak open lagi lah. Sebab dia kena ada, saya kena subscribe premium. Saya kena subscribe premium baru boleh bagi access tu. So dekat sini saya tunjuk contoh. Sekejap Okay, so saya tunjuk contoh. Mana? Sekejap. Okay. So ni saya dah backtest lah. Okay, saya dah backtest. Contoh hari tu ada volume alert. So dia keluar kat sini. Yang dalam Telegram group ni ada dua, ada bot Trading View to Anywhere dengan saya. So yang ni you kena bayar RM20 sebulan. Bukan bayar kat saya tau, bayar dekat Trading View to Anywhere ni lah. So dia akan generate alert tu kepada Telegram. So kita buat Telegram group and then bayar ke Trading View to alert tu, bukan bayar kat saya tau, RM20 sebulan tu. Okay, so nanti dia akan keluar based on indicator ataupun kita set alert based on trend line ataupun ni, dia akan keluar macam ni. So lagi senang lah. So dekat sini, yang ni saya buat volume alert, Nazmi volume alert, dengan ada lagi satu, saya buat based on technical. Yang tadi volume, so yang ni lagi satu saya buat based on technical. So dia akan keluar macam ni, Racing Touch, Momentum Candle, BO20 alert, so gun support berapa, gun resistance berapa. So dia akan keluar macam ni lah, Racing Touch, crossing. So dia akan keluar macam tu. So kalau yang busy, sebab saya selalu juga kerja dekat luar kan. Saya banyak kerja jumpa orang. So saya tengok Telegram tu lah. Malam tu saya set alert based on indicator. So sekarang saya set. Sekejap So sekarang saya set alert. Style saya set alert. Dulu saya set alert macam ni tau. So contoh kalau ada price. Kalau ada price kan. Saya akan set macam ni. Add alert on trend line. So crossing up. Maksudnya kalau dia melintasi trend line tu, dia akan keluar. So dekat sini saya set webhook URL, dia akan keluar ke saya punya Telegram. Okay, tapi sekarang saya dah buat indicator. So indicator ni saya ada juga bagi indicator free. Tapi indicator ni quite mahal lah saya buat. Saya buat dengan one of developer. So dia boleh set any time frame. So template contoh counter Netflix. Counter bursa sajalah. Counter US tak boleh. So contoh counter, saya bagi contoh lah. Inari. Okay, so saya just set alert. Saya tekan kat sini condition. Lepas tu saya tekan je Nazmi V18. So saya tekan create. So dalam masa 2 bulan, dia akan still, maksudnya 2 bulan sekali saya akan set alert. Faham tak? So 2 bulan sekali je saya set alert.
So lagi satu Nazmi volume VPP ni. Ada je volume masuk kat sini yang titik hijau ni, dia akan keluar alert dekat Telegram. So tu style saya set alert sekarang lah. Kalau you busy kerja, you boleh set alert macam biasa lah. Dia bagi notification dekat email kan. Email ataupun apps. So you set alert alternate A ataupun kat sini. So crossing up ke, greater than ke. So kat sini boleh set once per minute. So my favorite sekarang saya suka letak volume alert lah. Dekat volume alert saya dapat dekat area near moving average ni. Nampak ada kat titik-titik hijau ni kan. So tu cara saya beli pullback sekarang lah. Alright, so next is trading SOP. Macam biasa lah, kita check trading SOP, kita check weekly chart dulu. Kita pastikan uptrend. Okay, lepas tu kita tengok daily. Lepas tu kita tengok daily ada setup tak, ada base formation. Lepas tu kita tengok dekat base ada volume spike. Okay, lepas tu kita tengok dekat iSaham semalam kita belajar kan. Dekat iSaham kita tengok dia punya number of share. Lepas tu kita boleh tambah, kita nak tengok fundamental. Lepas tu set stop loss kita. Set stop loss, initial stop loss yang saya ajar stop loss tadi. So itu cara saya ni lah. And then kalau nak entry, kita tengok hourly chart. Right. So nanti boleh biasakan lah, so slow. Tengok. Okay, so trading SOP, mula-mula kita tengok weekly chart. Kita pastikan ada uptrend dekat weekly chart. Dekat daily chart kita pastikan ada chart pattern ataupun ada base. Ataupun kita ada setup lah. Ada setup pullback ataupun breakout. And then apa setup kita yang kita nak masuk kan. Cut loss adalah sebab, contoh kita masuk sebab breakout down trend line. So kalau tak jadi, kita just cut loss lah. And then kita tengok dari segi accumulation of volume, ada volume spike dekat yang saya ajar semalam kan, ada 3 situation yang kita tengok dia punya volume, lepas tu boleh tambah fundamental. So last kali adalah mental check. Contoh masa tu kita tengah busy, kita tengah meeting ke tengah presentation, so tak perlulah nak trade, kita tengah drive. So pastikan sebelum kita masuk market tu kita dalam keadaan yang stable. Okay, mental check, kita dah ada conviction, ada confident untuk kita masuk. So kita trade. So next is great trading system. Benda ni kena buat setiap hari. Okay, kalau tak ada masa screening ni boleh buat seminggu dalam, kalau tak ada masa sangat boleh buat seminggu 2 kali lah. Midweek, Rabu dan juga weekend kan. So kalau yang busy bekerja mungkin boleh buat weekend. So benda ni based on apa kita punya priority lah. Kalau kita trade sebab just nak suka-suka je, kita tak rasa benda ni penting, so kita tak rasa priority lah. Tapi kalau kita rasa benda ni penting, kita ada passion untuk buat benda ni, so kita just continue untuk buat setiap hari. And then kita buat study past chart. So case study ni saya selalu simpan dalam Telegram lah. So saya simpan dalam Telegram, saya tengok saham-saham yang ada naik sebelum ni, sebab saya nak recognize dia punya pattern dia. So saya simpan dalam Telegram. Saya screenshot daripada TradingView tu, saya simpan dalam Telegram untuk saya check balik. So tengok portfolio kita, and then general market, update trading journal guna KLSC journal. Kita tengok dari segi kesilapan yang kita buat. Lepas tu kita join kelas kan. Next kita join kelas. So saya pun dulu start dengan saya join kelas lah. And then seterusnya daripada kelas tu saya dah tahu nak fokus apa. Saya banyak baca buku and then backtest kepada market. Tapi trader ni benda yang sebelum ni tak pernah dalam hidup saya. Saya study tiap hari. Saya dulu belajar engineering. Saya tak pernah study, memang teruk lah. Tapi bila saya jumpa market, hari-hari saya study.
Ada free time saya study. Orang lain free time tengok Netflix keluar kan. Saya ada free time saya study. So itu saya punya obsession towards market lah. So ada free time saya akan study. And then next is saving money. Saving money ni memang sangat penting lah untuk trader. So kalau boleh kita reduce, kalau boleh kita increase our income, and then kita boleh, kalau boleh kita jangan hidup terlampau lavish sangat lah lifestyle. So kalau boleh ada duit simpan, ada duit simpan. So kebanyakan duit saya simpan lah untuk trade. And then last kali exercise. Exercise ni benda yang penting lah. Benda yang sangat penting. Sebab dalam trading kita involve banyak emotion. Kalau boleh mungkin kalau kita run ke, cycling, swimming ke. So benda tu sangat penting lah untuk kita relieve our stress kan. So bila trading ni memang akan ada certain time memang very stressful lah. Sebab kita lost money, real money kan. So benda ni, exercise ni sangat penting untuk kita, emotion kita bagi stable balik. Alright, so next is important resources. So ni antara buku-buku yang saya baca lah. Important resources. Important resources, buku-buku yang baca, kalau nak start boleh start baca buku chart pattern analysis ni. So buku ni dia punya author pun daripada Malaysia. So English dia memang senang faham lah. So boleh start dengan buku ni. Okay, and then kita banyak study chart, backtest. The real lesson from market. Sebab buku ni kadang-kadang dia tunjuk yang perfect kan. So kalau boleh kita study on the real market tu lagi penting lah. So kena balance. Maksudnya dari segi teori and then practice. Kena ada dua-dua. Alright, so ini saya punya important resources lah. Selalu beli buku dekat mana? So saya beli dekat Amazon. Saya selalu beli kat Amazon ataupun book depository. Tapi book depository saya dah tak beli lah. Saya selalu beli kat Amazon ataupun Kinokuniya kat SCC. Dua tempat lah saya selalu beli. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So malam ni siapa nak join Q&A session boleh join lah. Optional. So itu sahajalah untuk hari ni. Alright. Setakat ni ada soalan tak? So important resources. So setakat ni okey tak? Rasa macam okey tak dari segi saya punya content topics? So far tak ada Okey, okey. Okey Buku-buku ni ada ke yang jual translate Malay? Saya rasa tak ada lah. Saya tak ingat buku mana ada. Saya rasa tak ada kot. Semua dalam English. Saya rasa semua dalam English. So malam ni siapa yang nak join, boleh join lah. Kita buat dalam short session 1 hour untuk Q&A session. Buku yang senang faham. Ni, chart pattern analysis. Buku nombor 3 ni. Chart pattern analysis. Buku nombor 3. Buku nombor 3, chart pattern analysis. Chart pattern analysis ni ada dekat Popular. RM78. Buku chart pattern analysis senang cari. Sebab Malaysia punya author kan. RM78.
Kalau entry kita betul, jarang price pullback sampai kepada stop loss 7%. Yes, betul. Mostly selalunya lah, kalau entry kita nice, dia akan macam, dia punya retrace tu selalunya akan 2 ke 4% lah, 2 to 4% lah, based on my experience. Kalau stop loss 7%, selalunya mesti kita chase price. Confirm. Sangat jarang sampai 7%. So selalunya memang sebab entry. So that's why jangan chase price. Memang tak berbaloi. Kita just tunggu je the next opportunity. Mungkin ada pullback lepas tu. Mungkin ada another base lepas tu. Benda ni based on experience lah. Lama-lama you trade nanti you tak adalah boleh control fully emotion, tapi at least you boleh let go lah kalau you terlepas. Tapi saya macam mana saya nak hilangkan FOMO tu, saya masukkan small amount of money untuk hilangkan urge untuk trade tu. So saya gunakan cara tu lah. Saya nak hilangkan FOMO tu. Okay, so itu saja untuk hari ni. So malam ni mungkin boleh join. Optional lah, siapa yang nak belajar daripada any question. Atau kita boleh review sikit-sikit kan. So mungkin kita buat short session. So I think that's all untuk pagi ni. Thank you so much. Assalamualaikum.